Anak-anak kita hari ini antara faktor utama kurangnya motivasi, semangat untuk menuntut ilmu, cabaran gadget lah, media sosial, dilihat kehidupan yang sangat menyeronokkan, indah, hiburan yang berlebihan, rasa semuanya nak cepat, rasa nak semuanya nak mudah. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, muslimin muslimat, ya, ada yang tanya soalan, Ustazah, macam mana nak niat solat taubat? Baik, niat solat taubat simple je, usalli sunatan taubat rakaat ini adalah ta'ala. Okey, niat ni kita tahu bukan lafaz tapi hati. Bila kita angkat takbir, Allahu Akbar, lidah kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati kita lintaskan solat sunat taubat. Tak sebut solat pun tak apa, sunat taubat memang perbuatan pergerakan kita solat. Lepas tu tak sebut 2 rakaat Ustazah, tak sebut, tak lintas 2 rakaat pun tak apa, yang penting sunat taubat. Bila sebut sunat, maksudnya dah membezakan daripada solat fardu. Lepas tu bila solat sunat taubat, kita dah tahu 2 rakaat. Itu hadis Nabi yang umum berkenaan dengan solat sunat. Nabi sebut solat sunat itu 2 rakaat. 2 rakaat. Maksudnya 2 rakaat solat sunat. Jadi, Masya Allah, sahabat-sahabat, ya, ada juga exam clouds ni, Melbourne, sahabat pada Melbourne, terima kasih. So, masa angkat takbir, Allahu Akbar, lintaskan saja solat sunat taubat. Itu sudah cukup. Namun, jika kita melakukan apa-apa dosa, buat kesalahan, hati resah. Sebenarnya hati resah gelisah adalah salah satu tanda signal daripada Allah bahawa kita sedang melakukan dosa ataupun ada beban dosa yang kita tanggung. Sama ada yang kita sengaja atau tidak, yang kita ingat atau lupa, yang besar ataupun kecil, yang kita tahu dan kita tidak tahu. Subhanallah, tuan-puan sekalian, ini 4 kategori dosa. Dosa besar dan dosa kecil. Yang kedua, iaitu dosa yang kita ingat dan kita lupa. Lebih banyak, yang paling banyak ada dosa yang kita lupa berbanding kita ingat. Bahkan kalau kita nak ingat balik minggu lepas apa dosa yang kita buat pun kita dah lupa nak menghitung. Apa lagi kita nak ingat yang tahun lepas, yang start daripada kita balik. Kemudian dosa yang ketiga, iaitu dosa sengaja dan tidak sengaja. Yang paling banyak yang tak sengaja. Yang kita tak sengaja pun kita buat dosa. Sebab kita lemah untuk mengawal semuanya, untuk menjaga semuanya. Kadang bila kita emosi, kadang bila kita dalam keadaan yang nak luah perasaan, contohnya kita buka aib orang. Kita bila emosi, kita dalam sedih, kita boleh melihat sesuatu yang putih sebenarnya tapi nampak hitam. Tapi bila kita gembira sangat, yang hitam boleh nampak putih. So dalam situasi banyak keadaan kita tak sengaja. Kemudian dosa yang keempat, iaitu dosa yang kita tahu dan tidak tahu. Banyak juga yang kita tidak tahu bahawa perbuatan kita itu dosa. So, signal yang Allah bagi pada hati kita, kita macam tak tenang, macam ada sebut tak kena, resah, gelisah. Maka, jangan menangguhkan untuk kita taubat. Tak semestinya kita buat solat sunat taubat. Sebab ramai orang bila nak taubat, dia tangguh, dia tunggu, nantilah buat sunat taubat malam ni, nantilah maghrib. Sebenarnya perkara yang paling cepat, instan, yang kita jangan tangguh iaitu istighfar. Istighfar banyak-banyak. Fadilat istighfar ni banyak. Fadilat istighfar ni banyak, sahabat-sahabat. Antaranya firman Allah dalam surah Nuh. Subhanallah, saya akan bacakan sekarang. Masya Allah, taubat ni dengan istighfar ni kelebihannya begitu banyak. Bila kita rasa gelisah, ada stuck, ada rasa stres, ada rasa tertekan, tak tahu kenapa rasa sedih, tak tahu kenapa down, tak tahu kenapa macam tak semangat. Kan sampai kita ni lepas satu cerita layan, padahal perasaan tak ada pun. Rasa macam nak layan diri, rasa macam tak ada semangat, rasa nak stop apa yang sedang dibuat, rasa nak lari jauh-jauh daripada orang, rasa nak bertempik, macam-macam lah perasaan tu. Masya Allah, sebenarnya yang paling banyak membebankan kita adalah dosa kita sendiri. Bukan apa yang orang buat pada kita. Masya Allah, apa orang lakukan kepada kita memang beri kesan sedih apa semua. Tapi kalau hati kita kuat, jiwa kita kuat, rohani kita kuat,
Kita mampu menghadapi dan menguruskan emosi kita yang terganggu kerana orang, kerana manusia, kerana situasi. Tetapi bila kita menanggung beban dosa, datang ujian sikit je, kecil je, kita terus teruk, kita terus down. Jadi perbanyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kelebihan istighfar sebagaimana firman Allah. Ada firman Allah surah sebenarnya kalau saya cari saya ya. Okay. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Surah Nuh ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia start daripada ayat 10. Mana ayat 10 dia? Dia terus ayat 11 ni. Ya. Sahabat-sahabat buka surah Nuh ayat 11. Ayat 10. Dia start daripada tu. Kalau kita cari kelebihan istighfar, memang akan terus keluar. Okey, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, sebenarnya ayat 10, 11, 12 saja, tapi saya tak boleh menghentikan bacaan kerana selepas itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kehebatan Allah. Allah menjelaskan dan Allah mengulang-ulang betapa hebatnya keagungan Allah, supaya kita tidak ragu-ragu dengan Allah, supaya kita tak rasa putus asa dan kita tidak rasa was-was dalam kita menyandarkan segala ujian, segala kesusahan, keresahan hati kita. Subhanallah, muslimin muslimat mati Allah sekalian. Selepas ini saya akan bacakan sikit lagi beberapa dalil hadis Nabi berkaitan dengan kelebihan istighfar. Sekarang kita tengok dulu firman Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, dalam surah Nuh ayat yang ke-10 Allah berfirman yang bermaksud, Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Pohonlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Pertama, Allah perintahkan kita pohonlah ampun, iaitu faqultu astaghfiru, katakanlah istighfar, maulah ampun, beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, iaitu Allah Maha Pengampun. Masya Allah. Kita kalau buat kesalahan dengan manusia, belum tentu dengan memohon maaf, sebut maaf, belum tentu kita diterima. Kan kadang kalau kesalahan tu besar, boleh jadi ayat yang kita dapat, yang kita dengar, yang kita terima adalah, oh mudah-mudah je nak minta maaf ya. Ingat minta maaf selesai masalah. Ingat dengan minta maaf settle semua. Tetapi dengan Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama kita ikhlas mohon ampun dengan Allah. Ada rasa penyesalan.
Kemudian tanda-tanda kita ini menyesal, kita nekat untuk meninggalkan. Subhanallah. Bila Allah beri kita hati yang resah, rasa serba tak kena, rasa mudah down, rasa nak lari, rasa nak bertepik, semua itu tuan puan antara tanda-tanda yang Allah bagi signal bahawa Allah sedang memanggil kita. Kita sedang menangguh beban dosa. Jangan tangguh, tunggu untuk buat solat taubat. Tapi kalau buat solat taubat itu antara yang terbaik, sangat baik. Maksudnya kita bukan sekadar istighfar, tapi kita susuli dengan perbuatan, dengan solat. Namun tuan-puan sekalian, kalau kita rasa masa tu macam susah hati, serba tak kena, istighfar segera, jangan tangguh. Walaupun ketika itu kita sedang haid, bacalah istighfar 1000 kali pun tak ada masalah. Walaupun ketika itu kita dalam keadaan tak ready pun, tak tutup aurat, tak hadap kiblat, tak ada wuduk, dalam keadaan bawa kereta ke, dalam keadaan dekat shopping mall ke, dalam situasi apa, tengah baring ke, kan, tengah layan apa-apalah dekat Facebook ke, apa-apa, lepas tu duduk rasa macam tak sedap hati, jangan tangguh, istighfar terus. Astaghfirullah, astaghfirullah. Yang penting ikhlas. Allahu Akbar, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ayat yang ke-11 surah Nuh, Allah berfirman, yursilis samaa alaikum midrara. Sekiranya kamu buat demikian, itu kamu beristighfar, ia akan menghantarkan hujan lebat yang mencurah-curah kepada kamu. Akan menghantarkan hujan lebat yang mencurah-curah, yang membawa maksud Allah menurunkan rahmatnya. Sebab hujan itu adalah tamsilan kepada rahmat, tamsilan kepada rizki juga. Subhanallah. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan ia akan memberikan kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan serta anak pinak. Dan ia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Masya Allah. Okey, sorry ya. Dan ia akan memberi kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan serta anak pinak. Dengan kita memperbanyakkan istighfar, Allah berikan kepada kita banyak harta, rezeki, membawa maksud harta kekayaan yang kita akan gunakan untuk kebaikan, kebaikan keluarga kita, kebaikan orang yang memerlukan, untuk kebaikan agama, untuk kebaikan akhirat kita. Dan Allah kurniakan anak pinak. Dan ia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Masya Allah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, betapa besarnya kelebihan istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Istighfar sebanyak-banyaknya. Allah beri apa? Dalam firman-Nya ini yang kita baca daripada ayat ke-11, akan menghantar hujan lebat yang mencurah-curah. Itu tamsilan rahmat Allah yang begitu banyak yang Allah turunkan bila kita istighfar. Lepas tu, yang seterusnya iaitu Allah akan berikan kepada kita yang pertama, tadi rahmat, hujan. Lepas tu yang kedua iaitu Allah akan berikan pada kita banyaknya harta kekayaan. Yang ketiga iaitu anak pinak, zuriat keturunan. Kemudian seterusnya akan mengadakan bagi kita kebun-kebun tanaman. Maksudnya sumber-sumber rezeki, sumber makanan. Serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Masya Allah. Sambungan iaitu surah Nuh ayat ke-13. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu berkeadaan tidak menghargai kebesaran Allah? Allah beri kepada kita soalan. Kenapa kamu dalam situasi tidak menghargai kebesaran Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah? Wa qad khalaqakum atwara. Padahal sesungguhnya Ia telah menciptakan kamu dengan kejadian berperingkat-peringkat. Allah suruh kita perhatikan kejadian kita daripada air mani yang bercantum, air mani lelaki, air mani perempuan bercantum, kemudian menjadi darah beku, kemudian daripada darah beku itu dijadikan tulang, dan daripada tulang itu dibalut pula dengan daging, sehingga lengkap semua organ badan kita cukup 9 bulan 10 hari, dengan mata, hidung, mulut, jantung, paru-paru, aliran darah yang begitu hebat, otak dengan pelbagai fungsi, telinga boleh dengar pelbagai bunyi, mata boleh tangkap pelbagai warna. Allah suruh kita perhatikan. Padahal sesungguhnya ia iaitu Allah telah menciptakan kamu dengan kejadian berperingkat-peringkat. Ayat seterusnya ayat ke-15, tidakkah kamu mengetahui dan memikirkan bagaimana Allah
telah menciptakan 7 petala langit bertingkat-tingkat. Allah suruh kita perhatikan pula kehebatan ciptaan langit yang begitu besar dan tidak bertiang. Dan ia menjadikan padanya bulan sebagai cahaya, serta menjadikan matahari sebagai lampu yang terang benderang. Allah suruh kita perhatikan pula pada kehebatan ciptaannya, iaitu bulan. Dengan bulan yang berada jarak berjuta kilometer tu, boleh menerangi seluruh alam pada waktu malam. Dan Allah menceritakan, Allah memberikan gambaran serta menjadikan matahari sebagai lampu yang terang benderang. Tuan-puan sekalian, kalaulah satu stadium untuk jadikan ia terang benderang umpama siang, berapa banyak spotlight diperlukan? Berapa banyak lampu yang diperlukan? Spotlight tu harga tu juta tu untuk suatu stadium besar untuk jadi terang macam kita tengok World Cup semua tu. Tetapi Allah suruh kita perhatikan bagaimana matahari sebagai lampu yang menerangi seluruh alam. Masya Allah, bahkan cahaya itu masuk menyelusuri ataupun menusuk ke celah-celah rumah, celah-celah langsir. Betapa hebatnya cahaya itu. Allahu Akbar. Kemudian Allah suruh perhatikan lagi, dan Allah telah menumbuhkan kamu hidup dari benda-benda yang berasal daripada bumi dengan pertumbuhan yang sungguh-sungguh sempurna. Kemudian ia mengembalikan kamu dalam bumi sesudah mati dan mengeluarkan kamu daripadanya sesudah dihidupkan semula untuk dihitung amal kamu dan diberikan balasan dengan pengeluaran yang sesungguh-sungguhnya. Dan Allah telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai satu hamparan supaya kamu melalui jalan-jalan yang luas padanya. Masya Allah. Sahabat-sahabat yang dihormati lagi dikasihi, Masya Allah, bagaimana first Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kelebihan istighfar. Dah ready ke? Kelebihan istighfar. Okey. Allah menyatakan jangan tunggu Ustaz Zamin, tak awak bagi je ya. Okey, gelap tak ni? Kau tak awak buka yang ni. Okey. Subhanallah, Allahu Akbar. Setelah Allah perintahkan kepada kita supaya istighfar dan Allah beritahu kepada kita apa yang Allah akan berikan, Allah akan mencurahkan hujan, kan, rahmatnya seperti hujan yang turun. Allah akan berikan kekayaan, Allah akan berikan anak pinak, kemudian Allah akan berikan kebun-kebun, tanaman-tanaman. Kemudian yang kelima, Allah akan berikan sungai-sungai yang mengalir. Kemudian selepas itu Allah minta kita melihat, kenapa kamu ragu-ragu? Allah bertanya kepada kita, kenapa kamu masih ragu-ragu dengan keagungan Allah? Ragukah kita dengan beramal dengan istighfar bahawa Allah akan berikan semua janjinya itu? Allah menjanjikan kekayaan. Bila kita mohon ampun dengan Allah, kita kembali kepada Allah, kita istighfar, kita mengakui bahawa kita buat salah, kita mengaku bahawa kita lalai, kita mengaku bahawa kita masih lagi tidak meninggalkan maksiat, kita mengaku bahawa lidah kita ini banyak lagi bercakap perkara sia-sia, lidah kita ini kurang zikrullah, lidah kita ini sangat kurang baca Al-Quran. Subhanallah. Tidak mahukah kita ini benar-benar jujur pada hati kita bahawa telinga kita ini mendengar perkara yang sia-sia, kurang mendengar perkara-perkara yang Allah redha, yang Allah suka, mendengarkan ilmu, mendengarkan zikir, mendengarkan bacaan Al-Quran. Subhanallah, bila kita hitung pula dosa mata kita, betapa banyaknya kita melihat perkara yang sia-sia. Non-stop kita duk scroll FB, lepas tu scroll TikTok, lepas tu scroll IG, lepas tu scroll YouTube. Macam-macam mata kita melihat. Lalu ia pergi kepada hati kita. Subhanallah. Bagaimana wajah kita melakukan dosa, bagaimana tangan kita melakukan dosa, kaki kita melakukan dosa. Allahu Akbar. Lalu Allah memujuk kita supaya kita beristighfar dengan cara Allah berikan gambaran apa yang kamu akan dapat bila istighfar. 5 yang Allah sebut di dalam surah Nuh ayat bermula pada ayat ke-10, kan? Allah berfirman, beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Dia akan memberikan kepada kamu hujan yang mencurah-curah. Itu gambaran rahmat dan rezeki yang Allah nak berikan. Kemudian dia akan berikan kepada kamu kekayaan, subhanallah, kaya yang Allah redha. Kemudian Allah berikan anak pinak. Kemudian diberikan kebun yang di dalamnya subur dengan tanaman. Kemudian Allah akan berikan sungai yang mengalir di dalamnya. Menunjukkan semua itu, segala yang kita perlu dan kita mahu. Makan, minum, keperluan kita dan sebagainya. So kemudian Allah susuli pula dengan soalan. Allah bertanya kepada kita, kenapa kamu masih ragu-ragu
dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak lemah sedikit pun untuk memberikan kepada kita segala yang dijanjikan pada ayat yang ke-11 dalam surah Nuh. Kemudian Allah memberikan kepada kita guideline untuk kita melihat kebesaran. Lepas Allah tanya, adakah kamu masih ragu dengan kebesaranku, maksud kebesaran Allah? Lihatlah pada diri kamu sendiri, bagaimana kamu diciptakan secara berperingkat-peringkat, dan lihatlah kepada bulan dan bintang. Tapi Allah sebut dulu, lihatlah kepada langit yang diciptakan bertingkat-tingkat, dan lihatlah kepada bulan dan bintang, dan lihatlah kepada bumi yang dihamparkan. Allah suruh kita pandang. Sebab itu sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, saya sendiri, subhanallah, saya juga manusia biasa. Ada waktu down, ada waktu rasa macam nak lari, ada waktu rasa nak berhenti, ada waktunya rasa nak stop dengan apa semua yang sedang diusahakan. Ada waktunya rasa macam cukuplah, nak fikir diri sendirilah, rasa nak fikir diri suami, anak-anak, nak jalani kehidupan yang lebih ringan, yang lebih simple. Kan ayat orang sekarang ni, sederhana cukuplah, saya simple, saya ni, maksudnya rasa macam cukuplah, bersungguh itu, bersungguh ini, beria itu, beria ini, cukuplah apa yang ada. Oh, kadang-kadang datang tuan-puan sekalian, bila kita letih menghadapi ujian yang bertimpa-timpa dan ujian yang tak berhenti, bertimpa-timpa dan tak berhenti. Tuan-puan dimati Allah sekalian, bila saat begitu, apa yang saya buat antaranya adalah saya paksa dia untuk keluar. Kalau dalam bilik, kalau dalam rumah, keluar. Kalau daripada pejabat, keluar. Dan lihat alam. Paling terbaik, tuan-puan sekalian, kita cuba wajibkan diri kita keluar, solat subuh, pergi masjid ataupun surau. Itu sangat powerful. Sangat powerful. Bila keluar je waktu subuh tu, kita pun tengok alam, kita tengok langit, walaupun masih gelap tetapi sudah nampak cahaya. Kita nampak warna putih tu. Kita nampak cahaya langit putih. Kemudian udara pagi yang segar. Kemudian kita boleh tengok pokok-pokok yang menghijau tu, dia basah dengan embun pagi. Dan bunyi kicauan-kicauan alam tu. Bila kita tengok alam, okey, jangan tunggu subuh lah. Kalau kita tengah stres apa, kita keluar sekejap, kita tengok langit, kita tengok pokok, kita sebut Allahu Akbar. Sebab memang Allah perintahkan. Perhatikan langit yang bertingkat-tingkat. Kita pun tengok langit. Ya Allah, Engkau maha besar ya Allah. Tiba-tiba kita rasa masalah kita tu jadi kecil. Tuan-puan sekalian, kita ada Allah yang maha hebat. Kalau kita tengok hebatnya ciptaan Allah, tapi perhatikan firman Allah tadi. Allah suruh first tengok pada penciptaan Allah terhadap diri kita. Tidakkah kamu perhatikan ciptaan Allah terhadap kamu secara berperingkat? Maksudnya mungkin ada waktunya, tuan-puan sekalian, ada waktunya kita tak dapat keluar daripada rumah untuk tengok alam. Tetapi cukup kita tengok diri kita. Kita tengok tangan yang Allah beri. Hebatnya tangan ni. Macam mana boleh gerak macam ni ya? Kita tak bagi arahan dan tak tekan butang apa-apa, tapi jari kita boleh gerak, boleh buat apa yang kita terlintas. Macam mana? Kan? Okey. Macam mana kita tak bagi arahan, tak tekan apa-apa dan ia berlaku secara spontan. Saya ni nak buka apa semua. Tengok pada diri kita sendiri ciptaan Allah yang sangat hebat. Masya Allah. Maka tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk membantu kita, untuk mengeluarkan kita daripada masalah, kebuntuan, ujian, daripada kesempitan, daripada keperitan, daripada kesusahan, daripada apa yang kita takuti. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian Allah suruh kita keluar, tengok pada langit yang bertingkat-tingkat, dan tengok kepada bulan yang memberi cahaya, tengok kepada matahari yang mana Allah sebut di dalam surah Nuh ini, iaitu ibarat lampu yang menerangi seluruh alam. Dan sampai situ Allah suruh tengok apa? Bumi yang terhampar luas. Hamparan bumi yang begitu luas. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kami pernah pergi berjalan satu tempat yang sangat indah. Pantai yang sangat indah
yang mana dia punya pasir tu, kawasan berpasir sebelum air pantai tu, seluas-luasnya. Mungkin luas tu berapa? 1 km encik. Boleh jadi tak 1 km luasnya? Maksudnya nak kepada air tu. Kan? Luas kan? Luas sangat. Namun apa yang kami nampak ialah himpunan ribuan manusia yang tersadai. Maksud tersadai itu yang menyidai, mak-mak saleh, yang kita tahulah dia orang pakai macam mana kalau tepi pantai, dengan seksinya, dengan sekian-sekian, dia orang sedang menikmati alam. Biasalah dia orang suka bersidai kan. Dia orang bawa itu, bawa ini, okey tempat itu, tempat ini, sekian-sekian. Maksudnya kat tepi pantai ni dia ada tempat untuk kerusi yang untuk rehat tu. Kerusi pantai tu kan. Ui, penuh dengan mereka. Sedang menikmati pemandangan alam. Sedang melihat, sedang tengok, pandang. Dia panggil istilah healing kan. Kepada laut, kepada pantai, dengan deruan, dengan pepasir. Subhanallah. Dan dalam Al-Quran Allah sebut tentang demi penciptaan laut banyak. Allah sebut tentang kehebatan laut. Tapi ramai yang mengagumi dan mengambil manfaat daripada kehebatan ciptaan ini adalah orang bukan Islam. Masya Allah. Mereka boleh duduk sejam, 2 jam, 3 jam. Bukan mereka dengan gadget, tak. Mereka dengan alam. Maksudnya, walaupun orang bukan Islam sekalipun, orang yang tidak pernah menyembah Allah sekalipun, dan dia tak tahu pun siapakah yang menciptakan, hakikatnya Allah yang menciptakan, dan dia tak tahu pun Allah, bukan dia tak tahu, dan dia diberitahu sampai kepadanya, tetapi dia menafikan bahawa Allah yang menciptakan semua itu. Tetapi bila mereka cuba healing, mereka cari, mereka tetap dapat. Mereka tetap dapat ketenangan, keseronokan, apa yang mereka nak, mereka cari, yang mereka perlu, Allah tak bagi. Bayangkan kalau kita, sahabat-sahabat mata Allah sekalian, saya dibesarkan mak ayah setiap minggu mesti bawa anak pergi pantai. Sampai sekarang pun mak saya, pergilah bawa anak-anak pergi pantai, pergilah pantai. Sebab saya orang Terengganu. Rumah saya dengan pantai 10 minit je, 15 minit sampai. Ada macam-macam pantai. Saya bandar, dekat dengan bandar Kuala Terengganu. Kita tahu bandar Kuala Terengganu tu sini dekat dengan pantai Batu Buruk. Saya dekat pantai Kelebang. Memang dekat semua dengan pantai. Kenapa saya cakap setiap minggu wajib mak ayah saya bawa ke pantai? Pertama, setiap hari Jumaat wajib bawa anak-anak pergi dengan kuliah Tok Guru Haji Hadi di Rusila. Dan memang wajib tempat untuk kami mak ayah dengar adalah kawasan sebelah pantai. Mak ayah hampa tika, kami semua adik-beradik yang kecil-kecil semua pergi main dekat pantai, mak ayah dengar kuliah. Jadi sebab speaker tu kuat sampai tepi pantai, sebab masjid tu, Masjid Rusila tu memang tepi pantai. So anak-anak bebas bermain pantai. Lepas tu kami, mak ayah dengar kuliah. Sehinggalah kami dah besar, mak ayah wajibkan duduk atas tika, tinggal adik-adik kecil yang main. So selepas dah pantai kat situ, bawa pula pergi pantai lain. Memang selalu suruh main dengan alam, berlagi-lagi kat pantai, duduk, melihat kebesaran Allah, memuji dan bertasbih memuji Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Kalau pun rumah kita jauh daripada pantai, macam sekarang jauh dari pantai, cuba juga ambil waktu sebulan sekali, 2 minggu sekali, pergilah menghayati kehebatan dan keindahan alam. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab ia sebenarnya perintah Allah. Allah suruh kita lihat. Lihatlah langit, lihatlah hamparan bumi, lihatlah bulan, lihatlah matahari, lihatlah laut. Subhanallah. Lihatlah bukit, bukau, gunung, ganang. Subhanallah. Sebab itu, yang alam-alam ni, yang banyak buat aktiviti. Saya juga suka hiking. Bukanlah suka, maksudnya buat juga aktiviti hiking. Contohlah beberapa tempat kami pergi hiking. Yang paling banyak, paling ramai hiking adalah non-Muslim. Kalau kat Malaysia ni, yang selalu paling ramai saya jumpa di kalangan kaum Cina. Memang all the way kita naik, kita akan jumpa kebanyakannya Chinese lah. Hiking, umur 50, 60, ada umur 70 hiking boleh sampai ke puncak. Subhanallah. Samalah juga. Untuk menikmati alam ini, subhanallah, memang kita perlukan satu usaha. Kena rajin, kena cuba itu, cuba ini dan sebagainya.
Jadi Masya Allah, muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, antara kelebihan istighfar yang lain ialah Nabi SAW bersabda daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melazimi istighfar, selalu istighfar, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan untuknya bagi setiap kesempitan itu jalan keluar, setiap kebimbangan itu kelapangan. Dan Allah juga mengurniakan kepadanya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allahu Akbar. Saya ulang lagi sekali, sahabat-sahabat, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita melalui amalan istighfar berdasarkan sabda Nabi SAW. Barang siapa yang sentiasa melazimi istighfar, astaghfirullah, 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 Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan untuknya bagi setiap kesempitan jalan keluar. Allah akan berikan jalan keluar di setiap kesulitan, kesempitan masalah kita. Di setiap kebimbangan itu ada kelapangan. Kita ada banyak kerisauan. Kerisauan terhadap anak-anak, risau suami, risau isteri, risau ibu ayah, risau kawan, risau perniagaan, risau pekerjaan, risau tentang masa depan. Macam-macam lah kita bimbang, yang kita khawatirkan, benda yang belum berlaku. Kan kita kadang itu telah merosakkan hari ini dengan kebimbangan hari esok. Benda yang belum pasti, tetapi benda itu terbayang dalam fikiran. Padahal belum jadi lagi, belum tentu lagi. Kan kerisauan itu telah meragut kebahagiaan hari ini. Sebab itu kerugian yang paling dahsyat, iaitu rugi sangat hari ini kerana kebimbangan hari esok. Dan rugi juga kebahagiaan hari ini yang patut kita nikmati kerana waktu yang lepas. Inilah dua waktu yang banyak mengikat manusia, iaitu waktu yang belum sampai akan datang dan waktu yang berlalu yang kita tidak mampu nak ulang kembali walaupun satu saat. Walaupun satu saat baru berlepas, tidak mampu diulang kembali. Kita duduk menyesali, duduk meratapi. Kita masih lagi bawa beban-beban yang lama, kesakitan yang lama, luka yang lama, kekecewaan yang lama. Sedangkan Allah suruh kita ambil pengajaran daripada apa yang berlaku. Bukan bawa beban dengan apa yang berlaku. Allah suruh kita jadi lebih kuat sebab kita belajar dan melalui pengalaman dikecewakan. Allah suruh kita jadi pemaaf setelah kita disakiti dan kita dikhianati. Allah suruh kita ambil pengajaran daripada apa yang kita dapat yang lepas. Dan untuk yang ke depan, Allah suruh kita buat persiapan. Bukan Allah suruh kita fikir berlebihan. Buat persiapan, buat sehabis daya dan bertawakal kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, dialah sebaik-baik penolong. Sahabat-sahabat, wallahu alam, saya tak tahu bagaimana kalian, sebab saya ada baca tadi keresahan ibu ayah. Ustazah risau anak-anak hari ni, risau Ustazah. Semalam saya jumpa, malam tadi cari barang anak-anak nak pergi asrama kan semalam. Masa tu dekat Watson, ada hamba Allah wanita ni, dia macam ni tau. Ada waktunya, saya juga manusia biasa dan saya perempuan, sama macam perempuan. Ada waktunya kita down, kita tak tahu kita sedih apa, tapi nangis je. Bila suami tanya, fikir apa? Taklah rasa sedih lah. Lepas tu lama suami tanya lagi, duk susah hati apa? Resah hati apa? Tak tahulah, susah hati, resah. Tapi pergi cari barang anak, pergilah kedai-kedai kan. Lepas tu semalam masa tu anak-anak ni biasa nak pergi asrama, nak cari pencuci muka, nak cari shampoo, nak cari benda tu kan. So pergilah satu kedai ni. Lepas tu datang first ada seorang wanita, dia datang sebab saya tak tahu punya, dia tunggu saya lama dekat luar, tunggu kami keluar. Tapi mungkin dia pun perlu beredar lah. Dia kata, Ustazah minta maaf ganggu, saya tahu Ustazah tengah cari barang anak-anak, boleh tak saya nak jumpa Ustazah sekejap je? Saya kata, boleh, saya dah tunggu Ustazah lama sangat dekat luar tu, tapi boleh ya? Dia nak salam je. Dia salam, lepas tu dia peluk. Umur dia lebih kurang dalam, saya rasa dalam awal 50-an. Dia salam, lepas tu dia peluk. Lepas tu dia pun kata, Ustazah, saya doakan Ustazah kuat, Ustazah sentiasa diberikan pertolongan oleh Allah. Ustazah teruskan apa saja yang Ustazah buat sekarang. Ustazah teruskan tahu, Ustazah teruskan. Saya kan masa tu saya kata, ya Allah, padahal masa tu saya duk bawa hati saya, walaupun muka tu senyum,
Saya layan anak-anak, walaupun muka tersenyum, saya layan anak-anak, tapi sebenarnya hati saya tu bawa beban. Masya Allah. Lepas tu, of course lah ada something happen sebenarnya. Okay, lepas tu saya selalu saya istighfar. Astagfirullah. Perasaan macam ni. Kenapa ni? Istighfar. Datang wanita ni, dia sebut ayat yang sebab itu bila kita baca hadis Nabi ni, Nabi sebut apa? Allah akan, dan setiap kebimbangan itu kelapangan daripada Allah. Lepas tu dia sebut ayat, Ustazah, jangan fikir apa orang cakap. Ustazah teruskan saja. Ustazah terus apa yang Ustazah buat. Kalau fikir, macam mana dia boleh nak cakap benda tu? Kenapa dia terfikir nak cakap benda tu? Semua itu daripada Allah. Saya kata terima kasih. Apa yang akak cakap ni benda yang saya perlu sekarang. Terima kasih akak. Lepas tu sahabat dia pun minta, Ustazah, saya nak minta Ustazah satu doa. Doa apa kak? Akak, kenapa? Ustazah, anak saya hilang daripada raya hari tu. Anak akak hilang, anak perempuan saya Ustazah hilang. Saya tak tahulah dia lari ke ataupun dia hilang sampai hari ni tak dapat jumpa lagi Ustazah daripada raya hari tu. Anak saya belajar universiti Ustazah. Anak dah besar, anak perempuan. Sampai hari ni Ustazah, saya masih berusaha. Saya yakin anak saya akan balik semula. Saya tak tahu anak saya pergi mana. Masa tu saya fikir, hebatnya wanita ni. Dia jumpa saya, dia senyum, dia cuba bagi saya kekuatan, sedangkan dia ada ujian yang berat. Saya rasa kalau anak saya hilang, anak perempuan, dah remaja, dah masuk uni, saya tak tahulah situasi saya macam mana. Saya kata, ya Allah akak, kuatnya akak. Ya Ustazah, tolong doa anak saya balik semula. Anak saya selamat. Saya tahu dia selamat, cukuplah. Anak saya hilang Ustazah, belum dijumpai. Macam-macam usaha dah dibuat. Allahu Akbar. Bayangkan tu apa sekalian. Terus saya rasa macam ujian saya tak seberapa. Lepas tu kawan dia pun datang. Seorang kawan dia pun datang. Ustazah, boleh tak nak peluk Ustazah? Saya kata boleh, peluk saya memang pelukan sekarang. Lepas tu kawan ni pun cakap benda yang sama. Ustazah, saya selalu pergi galeri Ustazah. Ustazah jangan berhenti. Ustazah teruskan apa yang Ustazah usahakan. Kami faham apa yang Ustazah nak buat. Saya pun nangis. Saya kata terima kasih sangat. Terima kasih sekian-sekian. Lepas tu dah selesai. Saya nampak bila saya masuk, macam saya cerita saya masuk Watson kan, saya nampak ada ramai yang menunggu kat luar nak jumpa. Tapi diorang bagi saya space dengan anak-anak kan. Yang dalam Watson lah, dekat luar. Saya pun selesai bayar, saya pun nampak diorang dengan mak, dengan keluarga duduk tunggu. Lepas tu bila saya keluar, saya salam, ambil gambar, peluk. Lepas tu ada seorang wanita ni, Ustazah, tolong doakan. Kenapa puan? Suami saya Ustazah dah koma lebih 40 hari. Allahu Akbar. Bayangkan tuan-tuan sekalian. Dia sedang dukung anak yang kecil. Dia cuba cari kekuatan. Dia terus nangis, Ustazah, suami saya koma lebih 40 hari. Saya kata, kenapa suami puan koma? Sebab dia muda lagi. Anak seorang, anak first. Anak tu mungkin dalam setahun kot dia dukung. Atau sampai setahun. Baby lagi. Dia kata, Ustazah, tiba-tiba Ustazah, pendarahan dalam otak. Bukan accident, bukan apa. Terus suami saya tak sedar, ada pendarahan dalam otak. Dah lebih 40 hari suami saya koma. Ustazah, tolong doakan. Bayangkan ya. Saya selalu, bila saat diuji Allah rasa berat, Allah akan jumpa dengan saya, manusia-manusia yang Allah beri ujian lebih berat. Terus saya rasa macam, ya Allah, aku kufur dengan nikmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, kenapalah aku jadi lemah sebegini? Hanya dengan kata-kata fitnah, sangkaan buruk manusia, aku boleh jadi lemah. Sedangkan jika benar apa yang aku buat ini kerana-Mu, ya Allah, kerana agama, kerana sekian-sekian, aku tak akan lemah dengan kata-kata dan cecaan, kecaman dan fitnah manusia. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi. Betul sebenarnya apa yang Allah sebut di dalam Al-Quran, janji Allah itu benar. Apa yang Nabi sebut, barang siapa yang melazimi istighfar, Allah akan menjadikan untuknya bagi setiap kesempitan itu jalan keluar. Dan di setiap kebimbangan itu akan ada kelapangan.
Dan Allah juga mengurniakan kepadanya rizki daripada arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Keluarlah, lihatlah kebesaran Allah, keagungan Allah. Dan bergaullah dengan manusia dengan baik. Kadang-kadang kita rasa ujian kita berat. Tetapi bila kita beristighfar, Allah berikan kita jawapan. Allah beri jawapan tu cepat tu, pasal bukan lama. Kalau kita betul memohon ampun dengan Allah. Kita beristighfar tu tuan pasal maksudnya mohon ampun ya. Jangan letakkan di depan kita, jangan letak depan adalah daripada istighfar itu kita bayangkan rezeki, kita bayangkan sekian-sekian, tak. Masa istighfar tu istighfar sungguh-sungguh. Astaghfirullah ya Allah. Aku banyak dosa ya Allah. Astaghfirullah ya Allah. Dosa lidah, dosa jari, dosa mata, dosa telinga. Aku banyak dosa yang lalu ya Allah. Aku banyak buat dosa besar dan dosa kecil. Ada banyak dosa yang aku tahu dan tidak tahu. Ada banyak dosa yang sengaja dan tidak sengaja. Ada banyak dosa yang aku sedar aku lakukan dosa dengan aku tidak sedar aku melakukan dosa. Istighfar sungguh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan bila kita ikhlas, kita sungguh-sungguh minta ampun dengan Allah, apa yang kita sedang hadapi, walaupun kita tak spesifik minta, ya Allah untuk masalah ini, ya Allah begini aku nak, ya Allah aku ada masalah. Kita dengan Allah kita tak perlu nak cerita detail, kita tak perlu mengarah-ngarah apa yang Allah perlu buat untuk kita. Allah paling tahu apa yang kita perlu dan apa yang kita mahu, sahabat-sahabat daripada Allah sekalian. Allahu Akbar. Masya Allah. Saya nak cerita lagi satu kisah. Dengan sahabat-sahabat. Kan saya balik Terengganu kan. Saya balik kampung. Saya sampai di Besut tengah hari, petang. Saya sampai dah pukul 4.30 petang. Di rumah mertua. Besut tu kampung suami saya. Sampai lebih kurang setengah jam macam tu. Kemudian suami saya cakap, cik suami cakap, jom. Ku tu panggilan ayah. Ku tu panggilan kepada ayah. Nama mak ayah mertua saya Tengku Yahya bin Tengku Ismail. Suami saya Tengku Fazli bin Tengku Yahya. So panggilan ayah kepada Tengku ni ku. Kalau orang tak faham, orang ingat panggil nama macam tak sopan, tapi macam tu lah panggil ku. Ku ajak, jom ajak pergi ziarah anak kepada jiran. Kami jalan kaki je. Subhanallah. Masa tu anak-anak nak ikut, saya kata tak apalah, tapi Fatimah nangis-nangis nak ikut. Fatimah pun ikut jalan kaki pergi rumah jiran. Adalah selang dalam 3, 4, 5 buah rumah. Lepas tu bila sampai, aku cuma cakap anak kecil ni sakit. Saya tak tahu sakit apa. Saya pun pergi. Tuan-tuan sekalian, kelebihan ziarah orang yang sakit ya. Saya nak bacakan hadis Nabi berkenaan dengan kelebihan menziarahi orang yang sakit. Sebenarnya masa tu saya rasa macam saya sebenarnya tak nak pergi. Masa suami saya cakap, saya tak nak pergi. Saya sebenarnya tak nak pergi. Suami saya cakap, jom pergi ziarah. Saya kata, tak apa ke, abang je lah pergi ziarah. Suami saya cakap macam ni, tak apalah kalau penat, rehat lah. Sebenarnya saya memang penat pun, baru sampai daripada Terengganu dengan sekian-sekian, baru sampai setengah jam. So masa tu saya baru duduk baring, saya rasa macam penat. Baru setengah jam, suami dah ajak nak pergi rumah jiran. Masa tu panas lagi. Kalau Besut ni memang panas. Tapi masa tu saya ingat pasal hadis ni lah. Pasal hadis kelebihan menziarahi orang sakit. Tapi masa tu saya buat ayat macam ni. Contohlah saya panggil suami saya abang. Normal lah ya, isteri panggil suami abang. Saya kata, abang Naas pergi saya tanya soalan tu lah. Okey, kita buat ayat lain. Awak nak saya pergi Kalau awak nak saya pergi. Lepas tu suami saya cakap, ya, jom pergi. Maksudnya masa tu suami saya bertegas. Bukan bertegas, tak tegas. Saya sebenarnya saja, saya kata, kalau awak nak saya pergi, jom. Suami saya cakap jom je. Lepas tu saya terus terlintas tentang kelebihan menziarahi orang yang sakit. Nabi SAW bersabda,
Subhanallah, Allahu Akbar. Ada lagi kelebihan lain. Subhanallah, Nabi SAW bersabda, apabila kamu menghadiri menziarah orang sakit, maka katakanlah perkara yang baik-baik. Ini kerana malaikat akan mengaminkan setiap yang kamu ucapkan. Hadis sahih. Hadis sahih riwayat Muslim. Subhanallah. Kelebihan menziarahi orang yang sakit, Nabi SAW bersabda, apabila kamu menghadiri menziarahi orang yang sakit, maka katakanlah perkara yang baik. Ini kerana malaikat akan mengaminkan setiap yang kamu ucapkan. Ada hadis yang mana hadis qudsi ke, yang Allah berfirman, siapa yang menziarahi orang sakit, menziarahiku tu. Awak cari dulu. Okey, cuma saya nak cerita apa yang berlaku masa tu. Saya pun ikut, siap-siap. Dia orang lelaki kalau nak keluar, kita kan baru rehat, dah buka tudung, dah buka stoken. Yang jadi malas tu nak pakai balik tu. Orang lelaki senang macam tu keluar kan. Kita baru lepas tukar-tukar ni, buka-buka. Itu yang jadi penghalang tu. Tapi sebab suami suruh pergi juga, saya pun siap-siap balik, pakai balik-balik, pakai semua, pergi. Bila saya masuk dalam rumah yang kecil, yang sangat sederhana, rumah orang susah tu apa sekian, kecil sangat, muat-muat je dengan keluarga dia. Lepas tu bila saya tengok anak kecil ini, Allah Akbar, saya teruk, tak mampu nak bercakap. Saya nangis je, nangis. Saya tak mampu nak cakap. Saya macam speechless, orang kata, hilang kata-kata, air mata je mengalir. Saya pun lepas dah tenang, dan mak dia pun terus sebut pada anak, namanya adalah Tuan Nur Afina Sofia. Itulah nama anak kecil ni, darjah 3. Tuan Nur Afina Sofia. Saya ingat nama dia, Tuan Nur Afina Sofia. Masya Allah. Bagaimana keadaan dia? Kepala dia sangat besar. Dah ada belah tengah dan ia mengembang sangat besar. Rambut dah tak ada, sikit je rambut. Kemudian mata dia dah terkeluar dah. Dan mata putih, mata dah tak boleh tutup. Walaupun mak dia kata mata memang dah sentiasa terbuka. Dan kedua mata anak ni dah buta, tak boleh nampak apa-apa. Kemudian pipi dia pecah sebab menggelembung, pecah. Urat macam lukisan. Pipi tu macam dilukis dengan marker, besar-besar. Sebab dah mengembang, kepala dah besar, mengembang, mata pun dah terkeluar. Lepas tu pipi pecah sebab tegang. Subhanallah, Allahu Akbar. Bila saya sampai, di situ ada mak saudara dia, kemudian ada mak dia, kemudian ada adik-adik dia. Mereka semua cakap benda yang sama. Mereka panggil Sofia, Ustazah dah datang. Lepas tu dia pun cakap, Ustazah mana? Ustazah Asma dah datang. Saya pun tanya, kenapa? Sofia tunggu saya ke? Saya tak diberitahu. Saya tak tahu cerita pun. Kalau bukan mak mertua saya ajak, saya tak tahu pun Sofia tu berhajat nak jumpa saya. Lepas tu mak dia pun cakap, Ustazah Afina ni, sebab sekejap Afina sekejap Sofia, saya sebut Sofia ni daripada hari tu lagi dia nak jumpa Ustazah. Saya kata, macam mana Sofia boleh ingat saya? Macam mana Sofia boleh tunggu saya? Dia kata, Ustazah ingat tak 3 tahun yang lepas? 3 tahun yang lepas? Ya, 3 tahun yang lepas. Ustazah ingat tak? Ustazah ada ambil gambar dengan dia di bawah pokok depan rumah, tak jauh daripada depan rumah. Masa tu tahun 2020, bulan 7, Jun atau Julai. Dia kata masa tu Ustazah lalu dengan kereta. Lepas tu Afina panggil Ustazah. Masa tu dia, maksudnya dia 6 tahun Kalau darjah 3 9 tahun. So kalau 3 tahun lepas 6 tahun. Masa tu Afina tu 6 tahun.
Memang saya ingat masa tu saya sampai dekat kampung dalam kereta lagi. Lepas tu saya buka tingkap sebab saya tengok budak-budak duduk main ramai-ramai. Saya pun kata Assalamualaikum. Macam tu lah kalau saya balik kampung jumpa budak-budak. Saya kalau budak-budak kampung saya kenal lah. Ini kampung suami. Kita tak kenal sangat anak-anak jiran. Saya babai. Lepas tu Afina kata, Ustazah dekat YouTube. Ustazah dekat telefon mama, dia cakap. Sebab itu saya suruh suami saya berhenti. Lepas tu saya turun. Saya pun kumpul dengan budak-budak lebih kurang dalam 10 orang. Saya kata, okey, jom ambil gambar dengan Ustazah. Dan sebenarnya yang sebelah saya, yang saya peluk tu adalah Afina. Dek, tolong buka balik yang tulisan Ustazah FB baru ni. Ustazah nak tunjuk gambar. Rupanya saya betul-betul berdiri tepi Afina, Sofia, dan saya peluk dia. Dia kata, Ustazah, itulah gambar 3 tahun lepas sebelum Sofia sakit. Sofia didiagnose sakit. Apa yang agak pelik, selepas itu hujung tahun 2020, itulah bermula dia sakit dan non-stop dia kanser, sejenis kanser tumor, dan sejak itulah dia sentiasa kena kemo, non-stop kemo, radioterapi, kemoterapi dan sebagainya. Dia kata, Ustazah, walaupun Ustazah layan dia macam tu sekejap saja, kemudian Ustazah ada bagi RM5 masa tu untuk setiap anak, dia Afina ni sebut non-stop. Ini ya, kalau sahabat boleh nampak, itu kita dah cover. So itu dah cover. Kalau tak cover tu, dia lagi, kepalanya tu lagi nampak lah jelas. Ini ada gambar, tuan pun boleh tengok posting saya. Lepas tu gambar yang saya kata saya peluk dia tu, gambar ni. Ada gambar beramai-ramai saya peluk dan saya. Lepas tu sebelah dia adalah Afina. Masa ni dia sihat. Selepas beberapa bulan lepas tu baru dia didiagnose dengan kanser. Apa yang saya nak cerita ialah, saya pun peluk dia, saya cium dahi dia, saya peluk, saya kata, Afina, Ustazah ni, dia pun macam, sebab dia dah buta, matanya dah buta, dia tak nak boleh melihat lagi. Dia baru start buta 2 minggu yang lepas, lebih kurang 2 minggu 3 minggu yang lepas. Bila mata dia dah terkeluar, mata putih dan mata tak boleh tutup, dia tak boleh melihat, tapi dia boleh dengar. Badan dia kurus kering, dia tak boleh berjalan dah sebab kepala dah begitu besar. Dia tak boleh nak jalan dah, sebab tak boleh nak menampung dah, semua dia angkat. Sebab dia dah kurus kering kecil. Lepas tu saya ni kan, saya sebut macam ni. Saya kata, Afina anak syurga. InsyaAllah Afina confirm syurga. Sebab ibu dia cakap, Ustazah, doktor cakap memang dah tak ada harapan, tak ada jalan nak buat macam mana. Lepas tu tahu tak apa yang Afina ni cakap pada saya? Dia cakap macam ni. Dia kata, Ustazah, walaupun dia baru darjah 3, tapi dia punya ayat matang, tuan-puan sekalian. Dia cakap macam ni. Dia kata, Ustazah, betul ke Afina boleh masuk syurga? Saya kata, betul, insyaAllah Afina tak ada dosa. Saya kata, Afina kecil lagi, tapi ujian Afina berat. Afina ditimpa sakit yang begitu berat. Afina tak ada dosa. Allah sentiasa bersihkan Afina. Lepas tu apa jawapan dia? Dia jawab, Ustazah, Afina ada dosa. Afina ada dosa, Ustazah. Saya kata, Afina buat dosa apa? Afina kecil lagi. Afina buat dosa dengan mama. Afina kadang-kadang marah mama. Allahu Akbar. Saya terus peluk dia. Saya kata, Mama dia pun nangis. Mari kita dengar apa mama cakap. Mama dia pun cakap, Afina tak ada dosa dengan mama. Mama maafkan Afina. Afina marah mama, dia cakap. Saya masa masuk, saya memang nampak dia bukan marah apa. Bayangkan ya, kanak-kanak yang sebelum itu, mak saudara dia semua cakap, Ustazah Afina ni kanak-kanak yang cergas, yang mesra, yang ramah, suka tegur orang, suka bercakap. Dan memang bapa mertua saya cakap, Afina ni, Asma, bapa mertua saya cerita apa, Afina ni kalau tengok ku ni daripada jauh lagi, Pak Long. Dia seorang budak-budak yang riang, ceria, yang ramah, yang suka tegur orang. Orang tua pun dia tegur. Bayangkan tiba-tiba tak boleh berjalan, mata buta, tak boleh bergerak. Bayangkan ya. Tapi dalam keadaan begitu, dia masih sebut dia berdosa. Saya rasa macam, ya Allah,
Dia kata, Ustazah, Afina ada dosa dengan mama. Afina marah mama. Lepas tu saya kata, Afina, semua orang faham kenapa kadang Afina marah-marah. Sebab Afina dah tak boleh nampak. Afina sekarang dah tak nampak apa-apa. Jadi Afina susah hati. Dia kata, betul Ustazah. Afina takut. Afina rasa tak ada orang keliling. Saya masa-masa sampai, saya tengok dia minta dengan mama dia pencukil gigi. Lepas tu mama dia pergi ambil. Mama nak pencukil gigi. Nak pencukil gigi. Lepas tu macam mama dia lambat sikit. Lepas tu, Mama, pencuci gigi mama, cepatlah. Macam tu lah maksud dia marah. Sebenarnya bayangkan ya, orang yang boleh melihat kanak-kanak yang kecil tiba-tiba buta, dia akan rasa susah hati. Saya boleh bayang. Cuba kita bayangkan, susah hati, nak cepat, nak orang sentiasa ada sebelah, tergapai-gapai macam tu kan. Jadi saya kata, Afina, semua orang faham kalau Afina marah. Sebenarnya Afina bukan marah, tapi Afina susah hati. Ya Ustazah, tapi kadang Afina tinggikan suara. Lepas tu mama dia cakap, Afina tak ada dosa dengan mama. Allahu Akbar. Sebab itu saya cakap, kita cakap pasal istighfar tadi, kelebihan istighfar. Tuan puan sekiranya kita terlalu banyak dosa. Allah beri kita sempurna. Allah masih beri kita mata boleh melihat, tapi anak kecil ini sudah buta. Allah beri kita kaki masih boleh berjalan, tapi Afina tak boleh berjalan. Kepalanya dah membesar, matanya dah tersembuh keluar. Doktor dah tak bagi harapan lagi untuk melihat. Lepas tu Afina cakap apa pada saya? Ustazah, kalau Afina boleh tengok, Afina nak tengok benda baik-baik je. Afina tak nak tengok benda yang Allah marah. Allahu Akbar. Masya Allah, tuan-tuan sekalian. Lepas tu saya tanya, sekarang Afina macam mana Afina lalui hari-hari? Mata dah tak boleh lihat. Afina banyak dengar. Afina dengar bacaan Al-Quran, Ustazah. Afina buka Al-Quran. Kalau nak tidur, kalau nak itu je Afina mampu buat. Dah tak boleh nak bergerak. Tapi dia punya boleh bercakap lancar lagi. Ayat yang dia sebut tu, saya semacam, contoh saya cerita, Afina, insyaAllah Afina masuk syurga. InsyaAllah Ustazah. Afina tarik Ustazah ya, masuk sama-sama ke syurga. Afina tarik ibu ayah, Afina tarik semua. Tahu dia jawab apa? InsyaAllah Ustazah, Afina akan cuba ingat semua orang. InsyaAllah Afina akan cuba ingat Ustazah. Dekat akhirat kelak Afina akan tarik ramai orang sebaik mungkin kalau Allah pilih Afina masuk syurga. Saya sampai tanya, Afina umur berapa dengan mama? Afina dah 3. Saya kata matangnya. Ya Ustazah, Afina ni sangat matang. Lebih matang daripada kakak-kakak dia. Itu yang ibu dia cakap. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, antara kelebihan lagi, apabila kita mendatangi orang-orang yang sakit, Nabi SAW bersabda, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang Muslim itu apabila beliau menziarahi sahabatnya pada waktu pagi, kecuali 70,000 para malaikat akan mendoakan kebaikan kepadanya sehinggalah petang. Dan jika beliau menziarahi saudaranya pada waktu petang, maka 70,000 para malaikat akan mendoakan kebaikan kepadanya sehinggalah keesokan pagi. Dan dia akan memperolehi buah-buahan yang dipetik daripada syurga. Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda, daripada Abu Asma Ar-Rahabi, daripada Sauban, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang Muslim mengunjungi saudaranya yang sakit, maka orang itu sentiasa berada dalam sebuah taman syurga. Bagi dia ditanya, bagaimana taman syurga itu? Baginda menjawab, taman yang penuh dengan buah-buahan yang dapat dipetiknya. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, Nabi sebut, orang yang menziarahi saudaranya, ziarah sakit, para malaikat, 70,000 para malaikat mendoakan kebaikan untuk kita. Masa suami saya ajak, suami saya pun tak tahu sakit apa. Suami saya cuma cakap, sebab baru sampai lebih kurang dah setengah jam, kita dah ni kita penat. Lepas tu suami ajak, jom pergi ziarah, ada anak jiran sakit.
Ini kampung suami saya, jadi saya tak kenal jiran, kita tak sama macam kampung kita. Lepas tu saya teringat hadis 70,000 malaikat ni lah. Masa tu saya kata, ya Allah, nak pakai tudung balik, nak pakai stokin, nak pakai setongan, nak pakai anak tudung, nak pakai nak siap-siap balik. Tapi masa tu kekuatan, saya teringat yang Nabi sebut akan didoakan oleh malaikat. 70,000 malaikat akan mendoakan kau terziarah orang sakit. Hari ini ujian gadget, bila ada orang sakit yang kita tahu, kita cuma hantar mesej je, semoga sihat. Bila ada orang share dalam grup WhatsApp taman ke kampung ke, kita pun semoga sihat walafiat, semoga cepat sembuh. Lama-lama kita dapat khabar kematian, dah meninggal, tak sempat nak pergi ziarah. Hari ini aktiviti menziarahi orang sakit dah jarang dibuat. Sebab apa? Semua melalui gadget je, dah malas nak pergi ziarah. Tapi bagaimana Nabi sebut, siapa yang menziarahi saudaranya yang sakit akan didoakan oleh 70,000 para malaikat. Dan Nabi sebut apa? Siapa yang menziarahi orang yang sakit, dia berada dalam taman syurga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, taman syurga yang bagaimana? Itu hadis yang sahih, tuan-tuan sekalian. Taman syurga yang mana dia boleh petik buah-buahan. Maksudnya kelebihan orang yang ziarah orang sakit, Allah akan berikan syurga kepadanya. Masya Allah, Allahu Akbar. Kemudian Nabi sebut apa? Nabi kata, hadis yang sahih, Nabi bersabda, Barang siapa yang menzahir orang sakit lalu mendoakan yang baik-baik, maka katakanlah perkara yang baik, kerana malaikat akan mengaminkan setiap ucapan. Bila kita ziarah orang sakit kan, kita kata, semoga Allah naikkan darjat. Jangan sebut benda-benda yang menyedihkan, tapi doa yang indah. Semoga Allah kurniakan syurga buat kamu. Malaikat akan aminkan, dan doa itu akan kembali kepada kita. Doa itu akan kembali kepada kita. Masya Allah. Saya pasti sekarang ada orang-orang yang sakit di keliling kita. Ada kawan kita yang sakit, ada keluarga kita yang sakit, ada adik-beradik kita yang sakit dan sebagainya. Janganlah bertangguh untuk pergi ziarah. Kerana pada ketika itu taat kita ziarah, ada kebaikan yang begitu banyak, bukan hanya untuk yang sakit, tetapi kelebihan lebih banyak dan untuk kita yang pergi ziarah. Bukan yang sakit. Yang sakit tu dapat kelebihan. Dia gembira sikit, dia rasa ringan sikit, dia rasa kuat. Tetapi hakikatnya, apabila kita ziarah orang yang sakit, fadilat dan kelebihan yang lebih banyak adalah untuk diri kita yang menziarah. Masya Allah. Mudah-mudahan kisah adik Tuan Nur Afina Sofia tadi memberikan kepada kita satu pengajaran yang sangat bermakna, iaitu anak kecil darjah 3 umur 9 tahun yang belum baligh, yang tidak ada dosa, yang sedang menanggung sakit yang sangat berat, yang hanya menghitung hari untuk mati, matanya telah buta dan dia tidak mampu nak bergerak lagi. Dan situasi begitu, dia masih menyebut tentang dosanya. Dia masih sebut dia melakukan dosa, padahal dia tak berdosa. Anak kecil yang belum dicatat dosa, tapi dia sebut pasal dosa tu bukan main-main. Afina ada dosa Ustazah dengan mama. Afina boleh ke masuk syurga? Allahu Akbar. Saya menangis tak sesak masa tu. Bukan dosa apa? Dosa ada waktunya ditinggikan suara sebab matanya telah buta. Dia susah hati, dia nak minta sesuatu, dia nak cepat. Itulah dia. Jadi kita yang telah dewasa ini, yang telah besar, yang lagi banyak nikmat yang telah kita kecapi berbanding anak kecil yang umur baru 9 tahun ditimpa penyakit yang sangat berat, yang menghitung hari untuk mati. Berbanding kita yang telah dewasa ini, betapa banyak dah kita makan nikmat Allah, kita minum nikmat Allah, kita hirup nikmat Allah, kita berjalan di atas muka bumi Allah, kita bercakap, dah banyak dah nikmat. Kemudian Allah datangkan ujian sebab Allah sayang, sebab Allah nak bagi rahmat, Allah nak beri pengampunan. Tapi kita tidak sabar untuk melihat hikmah di sebaliknya. Lalu kita kufur dengan nikmat Allah. Maka istighfarlah dengan sesungguhnya. Walaupun kita rasa kita dah baik, kita bagus, kita tak buat dosa, kita terlalu banyak dosa sebenarnya. Dan bila kita istighfar dalam surah Nuh ayat 11, Allah akan berikan kepada kita apa? Kekayaan. Anak pinak, kebun, tumbuh-tumbuhan, sungai yang mengalir.
Allah akan limpahkan hujan kepada kita. Padahalnya, tuan-puan sekalian, kita mohon ampun dengan Allah sebab memang kita perlu mohon ampun. Tetapi Allah itu sangat baik, sangat penyayang, sangat mencintai kita. Allah sangat baik. Allah ya Bar, yang maha baik. Allah ya Rahman, yang maha pengasih, ya Rahim, yang maha penyayang. Allah ya Wadud, yang maha cinta. Padahal kita memang patut mohon ampun dengan segala dosa. Tetapi Allah bukan hanya mengampuni kita, tapi Allah akan berikan kelebihan daripada istighfar. Sebab firman Allah ayat ke-10, beristighfarlah kamu, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Pertama, Allah berikan pengampunan. Lepas tu Allah beri lagi. Betapa baiknya Allah dengan kita. Wahai para muslimat, khususnya, janganlah kita bertangguh untuk hijrah menjadi hamba Allah yang lebih baik. Hijrahkan diri kita, hijrahkan pakaian kita, hijrahkan cara hidup kita, hijrahkan cara berfikir kita. Subhanallah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku, inna salati, sesungguhnya salatku, inna salati wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Sekarang pukul berapa? Tak nampak jam. 8.39, 8.40. Saya kira sekadar itulah perkongsian kita pada hari ini. Saya mohon maaf kita tak baca hadis yang sepatutnya kita baca dalam kuliah Riyadhus Salihin, iaitu hadis yang ke-8 daripada bab yang ke-16. Nanti tulis hadis ke-8 daripada bab yang ke-16 dalam kitab Riyadhus Salihin kita. InsyaAllah kita akan bacakan besok. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama muhasabah, sama-sama berkongsi pada hari ini memberi kesan kepada hati kita, seterusnya memberikan satu tekanan untuk kita berubah, untuk kita hijrah, untuk kita jadi lebih baik, untuk kita buat perubahan dalam hidup kita. InsyaAllah, semoga kita istiqamah dengan istighfar, semoga kita istiqamah dengan segala zikir harian, dan kita istiqamah dengan solat di awal waktu, kita istiqamah menutup aurat dengan sempurna, kita istiqamah menjadi isteri yang salihah, ibu yang misani, hamba Allah yang baik, insya-Allah. Saya sayang semua sahabat-sahabat kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayang semua. Masya-Allah. Sekejap. Sabar dulu. Ada yang tanya buku kan? Okey, ini. Ada yang tanya, semua boleh pergi ke link Shopee. Nanti kan macam kat rumah tu ada poster tu, yang kalau nak itu maklumat semua, maklumat media sosial satu, maklumat untuk pembelian apa-apa yang berkaitan dengan apa yang kita buat. Lepas tu pastikan kat sini ada cinta syurga. Adakah dia orang bawa? Tak ada. Cari jap. Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat yang hadir, lebih kurang dalam berapa ribu semua tadi? Dekat 12,000 sebenarnya 12,000 lebih. Saat ni kan 6,000 lebih. Dekat FB lebih kurang 12,000 lebih dan 13,000 juga yang hadir. Semoga Allah kumpulkan kembali kita di syurganya. Sayang semua. Saya baca komen sikit-sikit. Ya, Fiza Ahmad, Sabrina, ada kakak yang sedang terlantar, 6.4K tadi yang sama-sama hadir. Pinkela, sebab tu kami rindu kalau Ustazah tak ada masa live. Ya, saya pun rindu dan sayang sahabat semua. Semoga Allah sentiasa satukan hati kita. Walaupun kadang-kadang mungkin kita ada berbeza pendapat dalam sesuatu hal, satu keadaan. Walaupun mungkin kita kadang-kadang selisih pendapat, mungkin kita berlainan bukan pegangan ya, pilihan. Tetapi saya sangat mengharapkan kita boleh bersatu di atas jalan-jalan kebaikan, boleh bersatu dalam jalan ilmu. Walaupun kita mungkin berbeza dari sudut tertentu, tapi bersatu atas jalan ilmu. Kasih sayang kerana Allah, kasih sayang kerana Rasulullah, kasih sayang kerana syurga Allah, insya-Allah.
So apa sekarang saya nak maklum awal-awal, hari Rabu ni kami akan bertolak ke Palestin. Ini kali pertama saya pergi Palestin dan ke Masjidil Aqsa. Nanti sahabat-sahabat saya mohon doakan supaya perjalanan kami ke Palestin dan ke Jordan dilancarkan selama 9 hari. Jadi mungkin sepanjang 9 hari itu, sebab waktu kita berbeza 5 jam waktu kita jarak 5 jam, bermaksud kalau saya nak buat live pagi ni kena bangun pukul 2 ataupun pukul 2 pagi macam tu dekat sana untuk pukul 7. Kemungkinan besar sepanjang 9 hari tu saya pun tak live macam tu lah untuk kuliah pagi. Tapi kita boleh usahakan, wallahualam. Tapi sebab perjalanan tu penuh setiap hari kan, di Palestin, di Jordan dan sebagainya. Jadi bagi tahu awal-awal ni untuk kita menyulam kembali rasa rindu. So sepanjang tu mungkin setiap 7 pagi tu tim lah sahabat-sahabat ustaz-ustazah yang bersama dengan kita ni akan bersama buat pengisian. Masya Allah. Okey, ini pasal Maulid Akbar. Okey, saya nak minta simpan tarikh. Kita akan buat Maulid Akbar. InsyaAllah tempat ni boleh muat dalam 2,000 orang untuk hadir di Perkampungan Hijrah. Saya minta simpan dulu tarikh 7 Oktober. Pasal ada Pak Syekh Tuan Guru Datuk Syekh Muhammad Hafiz bin Haji Selamat, Tuan Guru Datuk Syekh Muhammad Hafiz bin Haji Selamat, Tuan Guru Ustaz Ahmad Rizam ada ni, Tuan Guru Ustaz Ahmad Rizam, dan ada ramai lagi sebenarnya yang akan menyampaikan tausiah. Saya minta simpan dulu tarikh tu, iaitu pada 7 Oktober. Okey, berkenaan dengan tu kita akan buat pengumuman khusus nanti. Sebenarnya kami mengharapkan sumbangan untuk program ni, sebab kita buat ni di Perkampungan Hijrah. Kita akan bina makuiten, bukan bina, kita akan pasang makuiten, iaitu khemah besar. Lepas tu dengan sound system, dengan segala keperluan. Bajet untuk Maulid Akbar ni, Maulid Akbar ni maksudnya serius. Dahsyatnya. Nanti kena check balik. Sebab dulu masa saya buat Halal Fest dulu, dalam 40,000. Dahsyat sangat kalau 1,000 untuk khemah. Kalau itu jumlah dia untuk khemah saja, lebih baik buat di Dewan macam tahun lepas. Memang tak berbaloi. Rasa macam tak sampai hati sebab nak bayar khemah, habiskan sampai 100,000 tak. Oh, tak boleh. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, nanti bincang balik. Kita akan buat pengumuman balik. Tapi untuk Majlis Maulid Akbar ni kita menjangkakan dalam 2,000-3,000 orang. Maka memang belanjanya agak besar. Kepada siapa yang nak pengumuman nantilah kita jelaskan semula. Macam pagi ni macam tak sesuai. Kurang sesuai sikit. Okey. Sebab maklumat pun tak jelas. Sebenarnya kalau kita nak mohon infak ni, sumbangan, dia sedapnya kita jelas terus. Kos apa yang kita perlukan dan berapa jumlah. Maksud secara jelas. Okey, kos ini. So orang suka menyumbang sesuatu benda yang clear dan tahu sumbangan itu pergi ke mana. Saya faham. Sebab itu saya sendiri kalau nak minta sumbangan susah hati. Tak senang nak minta sumbangan duit orang ramai. Orang nampak macam senang. Saya malu, segan. Minta duit, minta sumbangan orang ramai ni segan. Saya tahu bila buat program ni, yayasan ke, NGO ke, semua maksudnya hala kepada saya. Ustazah lah buat mohon sumbangan, Ustazah lah buat pengumuman, Ustazah minta, Ustazah cakap, Ustazah buat ni. Tapi yang minta ni segan, yang minta ni malu, yang minta ni rasa macam sangat berat. Sebab tanggungjawab meminta dan mendapat sumbangan kepercayaan orang ramai ni berat. Sebab itu saya selalu bagi tahu tim, kalau nak minta saya buat hebahan, tolong bagi maklumat itu jelas. Jangan bagi satu jumlah random besar. Saya sendiri susah nak jelaskan. Why besar macam tu? Itu kos apa sampai besar macam tu? So kena bantu saya untuk berikan trust orang supaya orang boleh terima why jumlah tu macam tu. Gitu. Betul kan sahabat-sahabat? Terima kasih semua. Jumpa lagi. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejap. Ustazah, please answer me. Is wearing a white pants with long dress to the knee. Knee is permissible from Algeria. I love you. Please answer me in English. Comel kan? Subhanallah. MAAISV. Saya rasa dia tak faham saya cakap bahasa Melayu daripada dia. You not understand what I said. What I talking, but dia she try to asking about Ustazah, please answer me. Is wearing a white pants with long dress to the knee is permissible? Yes, adakah ia dibenarkan? From Algeria. Love you. Please answer me in English. Subhanallah, Allah izinkan kita baca. Okay, sebab dia tahu Ustazah. Dia tahu Ustazah kan. Lepas tu dia tanya, boleh ke? Okay, saya English memang broken sangat lah, atau apa sekian. Jadi so jangan gelak grammar saya apa semua. Saya try jawab. Is yes, you can wearing a white pants with long dress to the knee. Yes. Maksudnya, okay, dia suruh jawab dalam bahasa Inggeris kan. Sahabat Algeria. You can wear it. You can wearing it. Yes. Sebab dia sebut white, maksudnya longgar. Betul kan? Encik tolonglah juga saya. Okey. Dengan syarat? Dengan syarat. With condition. Okey, with condition. Tengok tu. What condition? Yeah. With condition is white. Awak pun tak tolong. Not fit, not tight. Saya sebenarnya boleh cakap, tapi kan saya sebenarnya dah hypo tau, kelaparan, dah gigil. Yes, not show the shape of our body, not tight. You can wear it. Yes. Long dress under knee, and you wear pants white. Okay. Saya rasa dia dah jawab. It's okay. Comel. Loose. Yes. Saya nak tengok apa jawapan dia. Wearing white loose pants, dress ni semestinya as long is not tight and figure. Yes, and figure hugging, insyaAllah. Alhamdulillah. Cover your feet as well. Yeah, cover your feet as well. Okay, dah ramai yang tolong jawab. Saya dah cakap pada encik. Jangan tangguh lagi. I will speak English with you. No. Okay, the pants must be loose and not body hanging. Hanging ke hugging? Okay, subhanallah. No worries. Yes, Ustaz say you can wait. Yeah. Baik. Dah. Terima kasih. Yeah. Memang cik suami saya salah. Saya suruh cari guru bahasa Inggeris yang personal untuk saya dah lama. Dia tak saya cari. Saya kata saya nak ni. Tak apalah. Satu Malaysia pun dengar malu. Tak apa. Saudara saya tu dari Algeria. Oh, saudara. Comel je. Okay, baik. Terima kasih yang dah tolong jawab. Baik. Sekian. Kita hentikan suasana yang awkward ni sekarang juga.